Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Ini dia cabaran terbesar untuk timbalan Presiden PKR. Ada yang mula mencongak dan cuba menyatakan, adakah Nurul Izzah Anwar akan letak jawatan dalam masa terdekat gara-gara kekangan kerja ataupun bebanan kerja cabaran yang sangat besar. Ada yang cuba mengejek. Mereka kata Nurul Izzah letak jawatan. Masih ingat lagi ketika Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri. Perikatan Nasional menjangkakan Anwar Ibrahim akan tumbang selepas 1 bulan. Ada yang menyatakan tidak akan sampai 1 bulan. Tetapi nampaknya Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri menghampiri 3 tahun. Mereka kata tumbang di tengah jalan, tapi tak tumbang-tumbang juga. Bak Anwar Ibrahim, sekarang ini Nurul Izzah juga diejek seperti itu. Mereka kata Nurul Izzah mungkin akan menjadi timbalan Presiden PKR yang paling pendek tempohnya. Tetapi semua itu ditutup ataupun telah pun ditepis dengan baik oleh para penyokong Nurul Izzah. Mereka kata, jangankan jadi timbalan presiden, menjadi presiden pun Nurul Izzah boleh. Ini karena sudah terbukti di saat getir Anwar Ibrahim di penjara maupun di saat getir Nurul Izzah dikecam habis-habisan, kalah di parlimen, beliau tetap berdiri tegak tanpa undur diri. Beliau tidak akan pernah luntur semangat, kata para pengikut penyokong Nurul Izzah. Jadi dakwaan Nurul Izzah kononnya akan letak jawatan, itu semua adalah naratif bohong semata-mata. Ini dia cabaran terbaru atau terbesar untuk timbalan Presiden Nurul Izzah. Cabaran terbesar untuk timbalan Presiden PKR yang baru Nurul Izzah Anwar adalah memastikan agenda reformasi yang diangkat oleh partinya itu menjadi kenyataan, kata seorang penganalisis politik. Cabaran yang lebih besar untuk Nurul Izzah ialah pengundi Cina Bandar. Ini kerana mereka tidak melihat reformasi sehingga menggunakan perkataan reformati. Mimpi terburuk untuknya ialah senario di mana mereka tidak keluar mengundi, kata Profesor James Chin dari Universiti Tasmania, Australia ketika dihubungi. Walau bagaimanapun, kebanyakan kerusi majoriti Cina dikuasai DAP. Meskipun demikian, beliau perlu memastikan kerusi majoriti Cina yang dimenangi PKR kekal. Nurul Izzah mempunyai peluang dalam tempo 2 tahun setengah. Oleh itu adalah diharapkan beliau membuat perkara yang betul ke arah reformasi yang diperlukan. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai keputusan pemilihan PKR yang menyaksikan penyandang Datuk Seri Rafizi Ramli ditewaskan oleh Nurul Izzah. Chin juga yakin bahawa Nurul Izzah tidak akan menyertai barisan jemaah menteri. Dia tidak akan menyertai kabinet. Ia tidak pernah berlaku dalam politik Malaysia, katanya merujuk kepada gandingan bapa dan anak di dalam jemaah menteri. Chin menambah berkenaan satu lagi perkara yang terkesan ekoran keputusan pemilihan kedudukan Rafizi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilihat sebagai bijak sekiranya berjaya mengekalkan Rafizi di dalam barisan kabinetnya. Rafizi lebih berbahaya sekiranya tidak berada di dalam kabinet, katanya. Peranan dalam kerajaan perpaduan mengulas isu yang sama. Profesor Awang Azman Awang Pawi dari Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya turut menyenaraikan beberapa cabaran yang perlu digalas oleh Nurul Izzah. Cabaran terbesar pasca kemenangan ini ialah bagaimana beliau memainkan peranan sebagai timbalan presiden dalam konteks PKR sebagai teras kepada kerajaan perpaduan. Nurul Izzah harus memastikan PKR kekal sebagai tulang belakang kerajaan tanpa mencairkan prinsip idealismenya, dalam masa sama tidak mengundang konflik terbuka dengan parti-parti kompeten lain seperti UMNO, DAP atau Amanah. Beliau menambah bahawa timbalan presiden baru tersebut juga mempunyai cabaran di dalam parti, cabaran seperti persepsi dan cabaran dalam kalangan rakyat. Sebagai timbalan presiden, antara cabaran utama Nurul Izzah ialah
memperkukuh perpaduan dalaman. PKR seringkali dihantui masalah fraksi, pertikaian pemilihan dan agenda pribadi pemimpin yang menggugat keutuhan parti. Dengan latar belakang kekalahan Rafizi Ramli yang pernah menjadi sekutunya dalam banyak isu reformasi, Nurul Izzah harus bertindak sebagai jambatan antara kelompok progresif, konservatif dan pragmatik dalam PKR. Dalam isu nepotisme, cabaran persepsi merujuk kepada persepsi nepotisme. Kemenangan beliau juga mengundang persoalan berkenaan dinastik politik atau politik berasaskan keluarga. Kritikan terhadap dominasi keluarga Anwar dalam struktur kepimpinan boleh menjadi liability kepada imej PKR sebagai parti rakyat. Oleh itu, Nurul Izzah perlu mengemudi naratif ini dengan berhati-hati, memperkukuh integriti pribadi dan pencapaiannya sendiri, bukannya bergantung pada bayang-bayang bapaknya sebagai Perdana Menteri. Nurul Izzah perlu keluar dari zon selesa Lembah Kelang dan menjiwai denyut nadi rakyat luar bandar serta Sabah dan Sarawak. Kemenangan sebagai timbalan Presiden mesti diterjemahkan kepada pengukuhan organisasi di akar umbi, pembinaan jaringan sokongan yang lebih menyeluruh, serta memulihkan keyakinan rakyat terhadap perjuangan PKR, khususnya dalam kalangan generasi muda dan kelas pekerja. Maka kemenangan Nurul Izzah sebagai timbalan Presiden PKR adalah simbolik tetapi tidak mencukupi jika tidak diiringi dengan prestasi, ketegasan prinsip dan keberanian membuat keputusan yang sukar. Cabaran beliau adalah untuk membina kembali kekuatan moral PKR, menyatukan parti yang berselerak, serta mentransformasikan idealisme menjadi dasar yang praktikal. Jika berjaya, beliau bukan sahaja akan mengukuhkan kedudukannya dalam parti, tetapi juga meletakkan dirinya sebagai antara calon pemimpin nasional masa depan yang berwibawa dan berintegriti. Melihat kepada tren terkini, adakah Nurul Izzah akan menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia? Tidaklah mustahil untuk beliau memegang jawatan itu berdasarkan kekuatan integriti dan juga masa depan kualiti yang ada pada Nurul Izzah. Tidak juga mustahil untuk melihat bahawa Nurul Izzah mungkin akan menjadi Presiden PKR. Tapi jangan silap, mungkinkah Rafizi akan mencabar jawatan Presiden PKR itu? Kita sama-sama tunggu. Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendirian terkini Rafizi selepas pemilihan PKR. Menjadi tanda tanya, adakah Rafizi akan balas balik atau adakah Rafizi bertindak balas dalam perkara yang mungkin di luar kawalan ataupun di luar pemikiran, di luar jangkaan kita. Tak kala tular ura-ura bahawa Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli akan digugurkan, beliau menegaskan bahawa beliau tidak akan berputus asa dan lari dari cita-cita idealismenya. Kata Rafizi, saya tidak berniat untuk berputus asa dan lari dari cita-cita idealisme kita selama ini, yaitu Malaysia berhak mendapat sesuatu yang lebih baik. Cita-cita itulah yang telah menjerumuskan saya ke dalam aktivisme dan politik dahulu. Setiap satu masa ada pelbagai penyelesaiannya, setiap satu rintangan ada banyak jalan pintasnya, kata Rafizi. Mengulas tentang pengakuan dan pendirian terkini Rafizi ini adalah satu berita baik daripada beliau. Nampaknya Rafizi tidaklah seperti yang diwar-warkan, seperti yang dinyatakan oleh para pembangkang, khususnya hater kepada Rafizi. Ramai yang sudah mula mengangkat bendera kesyukuran apabila Rafizi kalah. Mereka mengangkat bendera kesyukuran, tanda mereka nampak konon ada ruang untuk mengalahkan PKR dan kerajaan perpaduan ini. Mereka menaruh cita-cita untuk merampas kerajaan ini melalui ketidakstabilan sementara itu.
Tapi apabila Rafizi memberikan pendirian yang cukup hebat seperti ini memberi satu tamparan baru lagi kepada hater maupun pembangkang yang mencari ruang untuk menyisip, untuk cuba mencari peluang menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Biasalah, dalam setiap ceruk mereka akan mencari ruang. Tetapi pendirian Rafizi kali ini cukup tegas. Beliau tidak akan berputus asa. Nampaknya perkataan tidak akan berputus asa ini membawa dua maksud. Sama ada beliau akan terus berjuang melalui wadah PKR atau mungkinkah beliau akan mencari wadah yang baru. Mencari wadah yang baru itu tidak semestinya melalui parti PKR ataupun melalui jawatan yang besar. Beliau boleh saja menjadi ahli baru, ahli biasa yang terus berjuang di akar umbi. Sememangnya yang kita ketahui, Rafizi sebenarnya adalah panglima perang PKR. Bukan hanya di peringkat atas tetapi paling kuat sekali di peringkat akar umbi. Ketika Rafizi bukan ahli kabinet, langkah beliau dilihat langkah yang lebih segak, langkahnya lebih tampan, langkahnya lebih kuat. Tetapi selepas menjadi ahli kabinet, langkah Rafizi terikat. Jadi, kekalahan Rafizi sebenarnya membawa lebih banyak hikmah yang luar biasa. Hikmahnya ialah Rafizi kini kembali boleh memimpin perang di akar umbi, membalas kritikan-kritikan dan terjahan-terjahan daripada pihak pembangkang khususnya selain daripada Akmal Saleh. Dengan lebih banyak masa yang ada, insya Allah saya akan dapat meluangkan lebih banyak masa bersama rakyat biasa selepas ini, kata Rafizi. Dalam masa terdekat sekurang-kurangnya saya akan cuba membalas seberapa banyak mesej sokongan yang saya terima, kata beliau. Rafizi mengucapkan terima kasih atas sokongan dan beliau kata beliau sangat tersentuh apabila beberapa ahli muda parti menitiskan air mata semasa beliau meninggalkan Dewan. Sekian untuk kali ini, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda.